Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baik, kita sambung bacaan kita daripada kitab Al-Wajiz. Matlab yang kedua, Al-Matlabus Tsani Al-Mandub. Perbincangan matlab yang kedua iaitu tajuknya ialah Al-Mandub. Al-Mandub ini ialah sunat. Okay. An-nadbu ad-du'a ila al-amri al-muhimmi. Perkataan an-nadbu yakni dari segi bahasa ialah maksudnya seruan kepada perkara atau sesuatu urusan yang muhim, yang penting. Wal mandubu, dan al-mandub ialah al-mad'u ilaihi, yang diserukan kepadanya, yang dipanggil atau diseru kepadanya. Itu dari segi bahasa. Wa minhu qaulus syair, dan daripada perkataan an-nadbu itu ada kata-kata syair yang merujuk kepada maksud ad-du'a itu ataupun ad-du'a ila al-amri muhim. Kata-kata syair yang sangat terkenal, la yas'aluna akhahum hina yandubuhum linnaibati, dalam setengah-setengah cetakan ataupun setengah-setengah syair yang disebut dalam kitab-kitab usul fiqh disebut finnaibati ala ma qala burhana. Syair yang disebut oleh seorang syair jahili kalau tak silap saya. La yas'aluna akhahum, mereka tidak bertanya, sesuatu kaum itu tidak bertanya akan saudara mereka hina yandubuhum, ketika mana saudara mereka itu menyeru. Yandubuhum di situ perkataan asalnya nadab, an-nadbu, ya, nadaba yandubu dengan makna ad-du'a lah. Hina yandubuhum ay hina yad'uhum, ketika mana saudara mereka itu menyeru mereka finnaibati ataupun linnaibati, untuk berperang ataupun untuk membantu dia dalam perkara yang dizalimi oleh dia. Ala ma qala burhana, mereka ni, kaum itu tidak akan bertanya atas apa yang didakwa ataupun disebut oleh saudara mereka itu, tidak akan bertanya tentang burhana, tidak akan bertanya tentang bukti pun. Yang penting itu adalah daripada kaum mereka akan tolong. So syahid ni ialah yang dubuhum di sini dengan membawa makna ad-du'a ilal amril muhim. Okay? Apakah makna mandub dari segi istilah? Wa fil istilah huwa ma talaba syari'u fi'lahu min ghairi ilzam, sesuatu yang dituntut oleh syarak untuk melakukannya tanpa ada ilzam, iaitu tuntutan wajib ataupun tuntutan pasti mesti dilakukan. Bihaitsu yumdah fa'iluhu, kesan daripada al-mandub ini ialah yumdahu fa'iluhu, dipuji orang yang melakukannya, wa yusabu, dan diberi pahala, wa la yuzammu tarikuhu wa la yu'aqabu, tidak akan dicela orang yang meninggalkan sunat dan tidak akan diseksa, maknanya tidak ada dosa lah. Wa qad yalhaquhu al-lawm wal 'itab ala tarki ba'di anwa' al-mandub, dan kadang-kala ataupun barangkali boleh juga dikenakan ataupun akan dikatakan tercalik dengan celaan dan juga kita kata itab, ataupun makian ataupun negatif lah, sesuatu yang negatif oleh kerana meninggalkan sebahagian daripada al-mandub. So itu definisi lah, kita kata definisi al-mandub dari segi al-istilah. Okay. Wa yadullu ala kaunil fi'lil manduban sirah at-talab, dan perkara yang menunjukkan sesuatu yang wa yadullu ala kauni al-fi'li manduban siratut talab, menunjukkan ke atas sesuatu perbuatan itu mandub, yakni sunat, ialah apa yang menunjukkannya? Siratut talab. Sirah, ekspresi ataupun kita kata ungkapan, expression yang menunjukkan kepada tuntutan. Kalau dalam nas-nas, lafaz nas-nas syarak, kalau kita nampak sirah tu sirah talab, maka ia menunjukkan perbuatan tersebut manduban lah. Biasanya bila? Idza qtarana biha ma yadullu ala iradatin nadbi lal ilzam.
apabila adanya qarinah yang menunjukkan kehendak pada tuntutan itu adalah nadbu, iaitu sunat, bukannya al-ilzam. Sebab kalau perintah, katakan sighatul talaq ni fi'il amar. Kerana fi'il amar ni asalnya ialah bermaksud perintah, dan perintah biasanya menunjukkan wajib, wal amru lil wujub. Tetapi apabila adanya qarinah yang menunjukkan bukan wajib, maka ia menunjukkan makna sunatlah. Sawa'un kanat hadhihi al-qarinatu nassan aw ghairahu. Sama ada ia adalah qarinah itu adalah yang berbentuk nas ataupun selain daripada nas. So qarinah yang menunjukkan perbuatan itu tolak itu sunat, boleh jadi nas hadis juga ke, nas Quran juga, ataupun selain daripada nas. So kita tengok nanti apa keterangan dia lah. Okey. Faqauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Okey, perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang yang beriman, apabila kamu tadayantum, berhutang satu sama lain dengan hutang kepada satu tempoh yang tertentu. Ini hutang berhutang pada satu tempoh yang tertentu. Faktubuhu, maka tulislah dia. Faktubuhu ni kalau kita tengok sirah dia sirah talak. Sebab apa sirah talak? Kerana ia adalah fa'il amar. Okey, fa'il amar. Ya, ia adalah fa'il amar. Boleh okey sini. Okey. Sebab apa sirah talak? Sebab dia adalah fa'il amar. Fa'ilun amar. Okey, fa'il amar. Okey. Tetapi fi'il amar ini la yadullu hadha talaq 'ala al-hatmi wal ilzam. Dia tidak menunjukkan kepada makna wajib. Hatam ni wajib wal ilzam. Apa qarinahnya? Bi qarinati ma warada fi siyaqil ayah. Kerana qarinah apa yang datang dalam konteks atau siyak al-ayah ini. Dalam ayat itu datang pula ayat selepas daripada itu apa? Wa huwa qauluhu ta'ala, ini dia. Yang menjadi qarinah menunjukkan fi'il amar ini adalah bukan wajib. Fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumina amanatah. Jika sekiranya salah seorang ataupun sebahagian daripada kamu merasa aman ataupun yakin ataupun trust amanah pada sebahagian yang lain, falyu'addi alladhi tumina amanatah. Maka hendaklah orang yang mempunyai amanah itu menunaikan amanahnya. Fahadha an-nassu yadullu ala anna talaba kitabati dain. Maka nas ini menunjukkan bahawa tuntutan menulis hutang, buat dokumen hutang itu innama yuradu bihin nadbu la al-luzum. Yang dikehendaki dalam perintah tersebut ialah sunat, bukannya wajib, bukannya luzum. Fahuwa min qabilil irsyad lil ibad. Maka arahan perintah faktubuhi ini, faktubuh maksudnya ialah perintah irsyad sebagai satu petunjuk sahaja, guidance sahaja kepada manusia, lima yahfazuna bihi huquqahum min ad-dhaya', kerana dengan kitabah itu mereka dapat menjaga hak-hak mereka daripada terluput, daripada dilalaikan, disia-siakan. Fa idza lam ya'khudhu bihadzal irsyad, kalau mereka tidak melakukan guidance ini, petunjuk ini, irsyad ini, iaitu tulis inilah, arahan dalam bentuk irsyad ini, menulis hutang, tahammaluhum natijata ihmalihim, mereka lah sendiri yang menanggung kecuaian mereka kerana tidak menulis tuntutan, tidak menulis hutang tersebutlah, tuntutan menulis hutang. So ini menunjukkan qarinah, kita kata, yang memesongkan, memalingkan perintah al-amru daripada wajib kepada maksud as-suna'an. Kemudian wa qauluhu ta'ala fakatibuhum in alimtum fihim khaira, dalam surah An-Nur. Maka hendaklah kamu menjalankan kontrak mukatabah. Jika kamu kontrak mukatabah dengan hamba-hamba abdi kamu, jika kamu mengetahui pada diri mereka ada kebaikan. Surah An-Nur ayat 33. Jadi fakatibuhum, maka fakatibuhum ni maksudnya lakukanlah akad mukatabah.
kepada hamba abdi kamu, perintah fakatibuhum ini ialah la yadullu ala wujubil mukatabah. Tidak menunjukkan wajibnya mukatabah. Mukatabah ni apa? Mukatabah ni ialah kita buat kontrak dengan hamba abdi kita. Jika kamu dapat memberi aku sekian-sekian jumlah dalam satu-satu tempoh masa, wang katakan 10,000 dinar emas, maka kamu akan dibebaskan. Okey, itu panggil akad mukatabah. Jadi, akad mukatabah ni adalah bukan wajib. Walaupun dalam Quran sebut fakatibuhum ni fa'il amar. Sebab apa? Biqarinatil qa'idah syar'iyyah. Ini qarinah yang bukan daripada nas lah. Jadi qarinah yang daripada nas ini qarinah berdasarkan kepada kaedah syarak. Walaupun kaedah tersebut sebenarnya dicedok dan kita kata adalah intipati daripada nas sendiri. Innal malika hurrun fit tasarruf fi milkih. Kan? Kaedah syarak, seorang owner, seorang pemilik ialah bebas. Ada kebebasan, ada right untuk melakukan sebarang bentuk disposal ataupun tasarruf dalam pemilikan mereka. So kaedah ini telah menjadikan perintah ini ataupun fi'il amar ini daripada asal maksudnya wajib kepada maksud sunat. Okey, dan juga satu lagi contoh, wa qauluhu alaihi salatu wassalam, ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai orang-orang muda, siapa yang mampu al-ba'ah, mempunyai al-ba'ah, kemampuan dari kalangan kamu, maka berkahwinlah kamu. Falyatazawwaj ini kita kata fa'il amar. Kahwinlah, nikahlah. Tapi la yadullu ala wujub, tidak menunjukkan kepada wajibnya menikah ala kulli mukallaf. Sebab apa? Biqarinah, kerana ada qarinah ma'urifa bitawaturi 'anil nabi. Sesuatu yang telah diketahui dengan tawatur, dengan mutawatir daripada Nabi, annahu lam yalzam kullu mukallafin bin nikah, ataupun lam yulzim kullu mukallafin bin nikah, bahawa Nabi SAW tidak mewajibkan setiap orang mukallaf berkahwin walau ma'a qudratihi alaihi, walaupun mereka mampu untuk berkahwin. Okey? So itu menunjukkan bahawa qarinah yang telah mengeluarkan perintah pada asalnya menunjukkan wajib kepada sunat. So sirah sunat itu adalah sirah talak juga, sama seperti sirah wajib, cuma ia terkeluar daripada maksud wajib dengan qarinah. Okey? Okey, wal mandubu yusamma aidan as-sunnatu wan nafilatu wal mustahabbu wat tatawwu wal ihsan wal fadilatu. Mandub juga diberi nama sunnah, nafilah, mustahab, tatawwu, ihsan, fadilah. Itu kata-kata yang menunjukkan makna yang sama, term-term yang sama. Wa kulluha alfazun mutaqaribatul ma'na tushiru ila ma'na al-mandub. Kesemuanya adalah lafaz-lafaz yang hampir sama maknanya, yang menunjukkan kepada makna al-mandub. Wa huwa kaunuhu rajihul fi'li min ghairi ilzam. Mandub tu ialah keadaan sesuatu arahan itu rajihal fi'li, lebih diutamakan, lebih diberatkan melakukannya tanpa ada ilzam, tanpa ada arahan yang wajib lah. Maknanya perkara mandub ni antara buat dengan tak buat. Okey, antara buat versus tak buat. Tapi yang mana diberatkan? Yang inilah. Yang buatlah yang diberatkan, bukan yang tak buat. Itu maksudnya kaunuhu rajihal fi'li min ghairi ilzam. Tapi tanpa wajib, tanpa ilzam. Berbeza dengan wajib. Okey? Wal mandub laisa naw'an wahidan. Tetapi perkara sunat ni bukannya sejenis. Bal huwa ala maratib. Ada beberapa darjat, beberapa peringkat. Mandub ni ada beberapa peringkat ataupun beberapa martabat lah. Macam tadi dia sebut pada peringkat mula-mula tadi kan. Mandub ni ada juga sebahagiannya
sesiapa yang meninggalkannya mungkin juga akan ditercalik dengan celaan juga. Walaupun dia tidak dicela asalnya, tapi ada sebahagian tu tercela. Mungkin juga melihat kepada keadaan seseorang itu. Kalau talibul ilmi sebagai contoh kan, talibul ilmi ni macam kita semualah, penuntut ilmu, tiba-tiba tidak melakukan perkara sunat langsung seperti solat sunat rawatib. Ia sebenarnya satu kita kata perkara yang tercela lah bagi seorang penuntut ilmu. Tapi secara asasnya la yuzammu wa la yu'aqab lah. Tetapi sebahagian daripada mungkin kita kata tercalik juga, tercalik dengan celaan. Okey, faham? Sebab kalau kita fikir balik, mandub itu ada antara amalannya, perkara sunat tu menjadi penyempurna kita kata, ataupun kita kata pelengkap kepada perkara wajib. Betul tak? Seperti azan. Kan? Azan itu sebahagian ulama kata dia sunat, sebahagian ulama kata dia fardu kifayah, ada kan? Sama juga solat jemaah. Kan? Walaupun ia sunat, kita kata sunat. Walaupun fardu kifayah atas individu yang buat tu sunat, tapi kalau meninggalkannya mungkin yastahiqul law. Seorang penuntut ilmu langsung tak solat Jumaat sebagai contoh kan. Jadi kalau itu yang kita kata sebahagian. Tapi kita tengok kat sini mungkin bagaimana syarahnya. Okey, yang kata maratib ni fa'alaha, yang paling tinggi dia punya darjat, ma wazaba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang sering muwazabah ni sering dilakukan oleh Nabi. Dilazimi oleh Nabi. Yang muwazabah. Sentiasa Nabi muwazabah. Nabi sentiasa buat. Walam yatrukhu illa nadir. Nabi tak pernah tinggal kecuali nadir sangat. Kecuali terlalu nadir, terlalu jarang sangat. Kadang-kadang je kalau Nabi tinggal. Wa minhu ni. Antaranya solatu raka'ataini qabla faridatil fajri. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Sebab itulah ini dinamakan fahadhihi tusamma sunnatan muakkadatan. Ini dinamakan sunat muakkad. Sunat muakkadah. Nabi tak pernah tinggal kan. Yulamu tarikuha wa la yu'aqab. Ni kata yulam, dicela juga orang yang sering meninggalkannya. Tapi tidak yu'aqab, tidak diseksa, maknanya tak dapat dosa. Cuma tak sesuai lah kalau dia selalu tak buat kan. Jadi saudara-saudari kena ingatlah benda tu. Wa minha aidan an-nikahu fi halati al-i'tidal binisbati lil-qadir 'alayha. Antaranya juga ialah berkahwin dalam keadaan sederhana bagi orang yang mampu untuk berkahwin. Kalau tak buat tak boleh lah. Kan? Kalau mampu kahwin lah. Wal adhan, sebagai saya sebut tadi lah, contohnya azan. Fahuwa min sya'airil Islam. Dia adalah satu syiar Islam. Al-muta'alliqah bimaslahatin diniyatin ammah, yang berkait dengan maslahah agama secara umum satu kampung tu. Kalau tak azan tak boleh lah. Fala yajuzu tahawunu bihi. Maka tidak boleh kita bermudah-mudah menganggap remeh dengan perkara tersebut. Walihadza idza tawata'a ahlu qaryah, bila satu kampung bersepakat tawata'a untuk kesemuanya meninggalkan azan tu ala tarki, okey, humilu alaihi qahran, ataupun qasran, mereka dipaksa ataupun hendaklah mereka dipaksa untuk melakukannya. Itu maksudnya mereka hendaklah dipaksa untuk melakukannya. Qasran ni maksudnya secara paksa lah, secara paksa ataupun secara keras lah kita kata, ataupun cara qahran dengan makna qahran lah, dengan makna qahr. Okey, itu peringkat pertama, sunnah yang muwazabah atau sunnah muakkadah. Wa yali hadhihi al-martabah, peringkat kedua mengikuti peringkat ini, ma yusamma bis sunnah ghairil muakkadah. Dipanggil sunnah ghairil muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah bukan muakkadah. Wa hiya allati lam yudawim 'alaiha an-nabi.
iaitu sesuatu yang Nabi tidak mudawamah dan tidak muwazabah. Nabi yang tidak melazimi sunat tersebut. Nabi buat tapi bukannya selalu buat. Antaranya kasolati arba'i raka'atin qabla dhuhr. Solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Okey. Wa kasadaqatit tatawwu' bin nisbati lil qadiri 'alaiha. Begitu juga seperti sedekah tatawwu' bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu. Nampak tak? Jadi itu kita kata sunat yang dianggap sebagai yang ghairu muakkad. Yang bukan muakkadah lah. Bukan muakkadah. Iaitu contohnya ialah sunat rawatib. Sebab tu dalam sunat rawatib ni kalau kita tengok ada pandangan ulama kan tentang berapakah sebenarnya solat sunat rawatib. Sebab berdasarkan kepada hadis-hadis yang banyak berlaku khilaf di kalangan ulama lah. Ada yang menyatakan solat sunat rawatib ni 12 rakaat. Di antaranya 4 rakaat sebelum zuhur. Cuma 4 rakaat sebelum zuhur ni dengan 2 salam lah maksudnya. 4 rakaat sebelum zuhur ni bukan muakkad kata. Kemudian 2 rakaat selepas daripada zuhur. Ada yang kata 2 rakaat selepas maghrib, dan ada juga kata yang bukan sunat muakkad itu sebelum maghrib. Kan 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Okey, dan 2 rakaat sebelum daripada zuhur. Kalau kita tengok 12 lah. Mana 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat, 2 rakaat selepas kemudian 2 rakaat selepas zuhur, kemudian 2 rakaat selepas maghrib, kemudian 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh kan. Jadi yang disebut dalam hadis Nabi kan. Setengah ulama kata itu juga sunat muakkad. So itu khilaf lah. Hadis Ummu Habibah yang menafsirkan 12 tu dengan rakaat-rakaat yang tersebutlah, yang kata faman hafaza 'alaiha tu kan, siapa yang solat 12 rakaat tu Allah Taala akan bina dia rumah, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, tu akan dibina rumah di syurga kan. So itu adalah sunat rawatib. So ada ulama kata sunat yang bukan muakkad lah 4 rakaat sebelum zuhur. Okey. Sedekah tatawwu' begitu juga. Sedekah tatawwu' ni sedekah sunat bagi orang yang mampu kan. Bukannya dia tak wajib. Dan bukan Nabi muwazabah kan. Idza lam yakun man yatasaddaq alaihi fi halat ad-dar' wal hajaj, tapi dengan syarat lah. Dengan syarat dalam keadaan man yutasaddaqu alaihi ataupun yatasaddaqu alaihi, dalam keadaan orang yang nak menerima sedekah itu bukan dalam keadaan halat ad-dirar, hal keadaan darurat ataupun terlampau perlu, hajah syadidah. Kalau kita tengok orang yang terlalu susah ataupun orang yang darurat nak mati, ataupun orang yang sangat-sangat susah, kalau kita tak bagi dia akan susah, ketika tu kalau kita mampu maka kita kena bagilah kat dia. Kalau tidak jadi satu perkara yang tercela juga kat atas kita. Bahkan kadang-kadang mungkin sampai tahap wajib kalau kita sahaja yang ketika itu dapat membantunya. Itu peringkat kedua. Peringkat ketiga, wa tali hadhihi al-martabah min al-mandub ma yusamma bil fadilah. Barulah peringkat ketiga yang dinamakan sebagai fadilah wal adab, ataupun dinamakan sebagai adab. Adab ni maksudnya suatu yang itulah yang akhlak yang baik saja, ataupun sunnatuz zawaid, sunnah yang lebih-lebih saja. Kal iqtida' bin Nabi SAW fi syu'unihi al-i'tiyadi, seperti kita mengikut Nabi SAW dalam segala hal-hal urusan i'tiyadiyah, urusan adat Nabi, allati sadarat minhu bisifatihi insanan, yang keluar daripada Nabi dengan sebab Nabi itu sebagai manusia. Kadang-kala benda tu benda umur adiyah saja, tapi kita buat sebab kita suka dan sayang kepada Nabi kan. Kita itu dinamakan fadilah lah, perkara adab, seperti adabil akli wasyurbi wan naumi, seperti adab-adab makan, adab-adab minum, tidur kan. Fal iqtida'u bihi alaihi salatu wassalam fi hadhihi al-umur mustahabbun, ini dinamakan mustahabbun, sunat. Wa yadullu ala ta'alluqil muqtada bihi alaihi salam,
dia akan menunjukkan bagaimana kita ni sangat-sangat ta'alluq, kita ni sangat-sangat bergantung kepada Nabi SAW, al-muqtada bihi, yang diikuti iaitu Nabi lah. Walakin tarikaha, tetapi orang yang meninggalkan perkara sunat ini la yastahiqqu lauman, tidak akan dikenakan celaan, wala itaban, ataupun makian, di annaha laysat min umuriddin, bukan daripada perkara-perkara agama. Walam tajri majral ibadat, dan tidak dianggap sebagai perkara ibadat, walakin majral adat, tetapi dianggap sebagai perkara adat saja. Tapi kalau termasuk dalam kita kata baca bismillah tu, itu ibadat lah kan. Baca bismillah sebelum, sebab Nabi sebut samillah kan. So itu termasuk dalam ibadat. Ni maksudnya ada adab yang lain yang kita katakan termasuk dalam perkara umur adiyah. Fadilah, contohnya isu-isu khilafiyah pun mungkin boleh berlaku khilafiyah lah, sebagian daripada tu. Isu pakaian sebagai contoh. Apa yang Nabi suka makan, kita kata dalam hadis tu labu sebagai contoh kan. So perkara-perkara tersebut adalah dianggap perkara adiyah. Kemudian disebut wa yulahadhu huna amrani, dan diberi perhatian dua perkara kat sini. Innal manduba bi jumlatihi yu'tabar ka muqaddimatin lil wajib. Perkara sunat secara umumnya dianggap sebagai muqaddimah bagi perkara wajib. Wa yudhakkar bihi wa yusahhal 'ala al-mukallaf ada'uhu. Dan ia juga dianggap sebagai perkara yang diingatkan dengannya, ataupun wa yadhkuru bihi wa yashulu 'ala al-mukallaf, perkara-perkara yang mudah dilakukan oleh mukallaf. Okey. Li'anna al-mukallaf bi ada'ihi al-mandubat wa dawamihi 'alaihi, kerana mukallaf ini dengan dia melaksanakan perkara mandub, perkara sunat, dan sentiasa melakukannya, yashulu 'alaihi ada'ul wajibat wa ya'taduha, akan mudah bagi dia buat perkara wajib dan dia akan biasa melakukan perkara wajib. Wa fi hadha yaqulu al-Imam Asy-Syatibi, dalam hal ini Imam Syatibi berkata, al-mandubu idza i'tabartahu i'tibaran am wajadtahu khadiman lil wajib li'annahu imma muqaddimatun lahu aw tizkarun bihi sawa'un akana min jinsihi wajibun am la. Perkara mandub ni, jika anda menganggapnya sebagai satu anggapan yang umum, anda akan melihat perkara wajib ini berkhidmat kepada hal wajib ataupun perkara wajib. Kerana perkara sunat ni sama ada dia adalah permulaan ataupun muqaddimah kepada perkara wajib, ataupun hanya ia tizkarun, mengingatkan kita kepada perkara wajib. Sawa'un akana min jinsi, sama ada ia itu daripada jenis wajib ataupun tidak. Okey. Al-thani, yang kedua, perkara kedua yang kita nak sebut kat sini yang perlu diperhatikan, innal mandub wa in kana ghairu lazim bi'tibar juz'ihi, perkara sunat sekalipun tidak wajib dengan melihat juzuk wajib, juzuk mandub ataupun sunat tersebut, illa annahu lazimun bi'tibar al-kulli, tetapi dia boleh dianggap sebagai perkara yang wajib dengan melihat kepada keseluruhan. Dengan makna annahu la yasih lil mukallafi an yatruka al-mandubat jumlatan wahidatan, dengan makna tidak sah bagi seorang mukallaf meninggalkan perkara sunat secara umumnya, semuanya tinggal. Tak boleh. Fahadha qadihum fi adalati, ini akan mencacatkan keadilan seseorang manusia itu, mukallaf itu. Wa yastahiqqu alaihi ta'dib wa zajri, maknanya kena diajar pula dia, kena dirotan pula kena. Wa lihadha hum hamman nabi, oleh kerana itu Nabi sallallahu ingin an yahriqa buyutal mudawimin ala tarki solat jamaah, nak membakar rumah orang-orang yang sentiasa meninggal solat berjemaah. Allahu akbar. Nak menunjukkan bahawa secara umumnya kalau ditinggalkan dia suatu perkara yang tercela, tapi kalau melihat pada juzuk dia tak wajib. Tapi kalau kita melihat secara kulli, sama juga fal azan wa salatul jamaah wa sadaqatul tatawwu wa sunnatul fajri, itu semua perkara tu kulluha mandubah
min haitsul juz'i. Mandub sunat dari segi aspek juz'u. Dari aspek dia melihat perkara itu satu juz'u. Secara separately. Tapi lazimah min haitsul kull. Melihat secara umum, maka ia adalah la yasih tarkuha jumlatan. Maka tidak boleh meninggalkannya jumlatan. Secara jumlah, secara umum. Mana selalu tinggal, tak pernah buat langsung dalam hidupnya. Nampak tak? Hati-hati ya kita. Wa minhu aidan an-nikah. Begitu juga nikah. Fala yasih tarkuhu min qibalil ummati kullah. Semua umat Nabi Muhammad tinggalkan nikah, tak boleh. Lianna fi hadha tartib fana'uha. Kalau kita meninggalkan nikah ni, ummah Nabi Muhammad, umat Islam semua tinggal nikah, akan binasalah ummah. Fahuwa mandubun min haitsul juz'i. Melihat kepada setiap individu, dia adalah sunat. Tapi binisbati lil ahad, individual. Tapi wajibun binisbati lil jamaah. Melihat secara konteks kumpulan umat Islam, maka jadi macam wajib. Fahuwa ka'annahu fardu kifayah. Maka dia seolah-olah seperti fardu kifayah. Macam solat jemaah tadi lah. Kan? Fatarkul mandubati kulliha mu'athirun fi awda'id din. Meninggalkan perkara sunat keseluruhannya memberi kesan kepada kedudukan agama. Idza kana tarku daiman. Jika meninggalkan dalam konteks ini, meninggalkan dalam bentuk selama-lamanya. Amma idza kana fi ba'dil awqat fala ta'sira fi lahu. Kalau tinggal sekali-sekala, maka dia tidak memberi kesan lah dalam hal tersebut. Habis kita al-matlabus tsani, masuk kita al-matlabus tsalis. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.